Okey, dan saya mutekan dulu peserta. Walau macam mana pun, kalau betul-betul ada soalan, boleh unmutekan mikrofon dan bertanya. Dalam tengah jam ni kalau kita boleh kalau boleh kita menjawab soalan, kita akan jawab. Kalau tidak, kita akan postpone besok pagi PK Hamil pun boleh. Hari ini kita akan menyambung perbincangan kita semalam, mengupas ayat 64 ya, surah Mumtahanah ayat yang keempat tu, di mana Allah menggunakan harfun istisna ya, istisna iaitu harfun pengecualian, particle of exception. Ya, itu bahasa Inggeris dia lah. Particle of exception biasanya digunakan dengan maksud kecuali. So kecuali itu mesti ada dua konteks ya. Sebelum illa tu mesti ada satu cerita, kemudian selepas illa tu pengecualian. Yang tu kita nak faham ya, konstruk ayat-ayat Al-Quran ya. Alhamdulillah kita ya dapat pelan-pelan menambah ilmu kita dalam mengenal kalimah Al-Quran ni dan juga ayat-ayat. So saya kongsikan skrin sekali lagi. Okey, yang ni boleh kecilkan. Yang ni pun boleh kecilkan. Yang ni kita bawa dia. Okey, so kita pergi ke korpus ya, iaitu digital Al-Quran yang banyak kami gunakan untuk mengupas kalimah-kalimah Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran secara digital ya. So dua digital yang banyak kami gunakan ialah korpus quraniccorpus.com dengan Al-Quran tafsir dan perkata ya. Tafsir perkata yang mana, yang kalau boleh saya tunjukkan ialah yang ni lah. Ya. Yang hijau ni tafsir perkata, yang ni bukannya website, yang ni app. Yang ni boleh download dan pakai bila-bila ya. Tapi yang satu lagi ni, yang ini adalah daripada website ya. Website. So dua-dua tu banyak membantu ya. Tuan-tuan kena familiarkan penggunaan dua ni. Hari ini pun saya akan kongsikan penggunaan dua-dua digital Al-Quran ni ya. Okey. Semalam kita berkongsi ayat 64 ya, di mana Allah kata illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak, kecuali percakapan Nabi Ibrahim. Ini idhafah ya. Qaula Ibrahim adalah idhafah li abi, kepada bapanya. Nabi Ibrahim cakap la astaghfiranna lak ya, pasti aku akan meminta Allah mengampunkan kamu ya. Bagi kamu tu maknanya dia nak minta Allah, berdoa pada Allah supaya Allah mengampunkan bapanya ya. So dan Allah tegurlah dalam ayat ni. So kita pergi terus kepada ayat tu untuk memaham konteks illa ya. Illa ni semalam kita sudah berkongsi pada tuan-tuan, dialah ada adat ataupun harfun. Adat pun boleh guna. Adat ni ialah macam alat lah ya. Alat al-mustasna ya. Al-mustasna. Kalau ada lagi nota kita semalam dalam lesson logoh ni, ada pun ya, tak padam lagi ya, iaitu illa adalah apa? Harfun istisna ya, iaitu huruf pengecualian ya. Pengecualian yang biasanya kita katakan melainkan ya. So bila melainkan mesti ada perkara yang dikecualikan itu. Apa yang dikecualikan tu ialah yang inilah ya, qaula Ibrahim mali abihi lastaghfiranna lak. So yang inilah yang dikecualikan
iaitu perkara yang dikecualikan tu dipanggilkan al-mustasna. Al-mustasna, ya. Dan pada masa yang sama semalam kita juga mengkongsikan kenapa Ibrahimah, ya, bukannya Ibrahimi. Sepatutnya dia majrur mim baris bawah, tidak, ya. Untuk kalimah Ibrahim nama khusus, nama khas, ya, nama alam, dipanggilkan ismun alam. Dia tidak boleh mengambil baris bawah dalam keadaan majrur. Dalam keadaan majrur dia kena mengambil baris atas, dan pada masa yang sama dia tidak boleh mengambil tanwin. Itu dipanggilkan mamnu'un minas sarfi, ya. Mamnu'un tu ialah apa? Yang terhalang min dari as-sarfi, perubahan. Ya, perubahan dalam konteks kalimah Arab ialah apa? I'rab. Ya, berubah i'rabnya, tulisannya mengubah mengikut i'rab, tukar daripada baris depan ke baris atas dan baris bawah, ya. So dalam konteks ni dia tidak boleh mengambil baris bawah, ya. So sekarang ni kita nak introduce ke satu lagi konsep terminologi yang dipanggilkan sekarang ni kita panggilkan dia apa? Al-mustasna minhu. Ya. Al-mustasna minhu, apa dia? Al-mustasna, lepas tu minhu, mim baris bawah, non yang sukun lah, dan hu ialah baris depan, ya. Maknanya apa? Yang dikecualikan darinya, itu maksud dia, ya. So yang ni maksud Melayu dia ialah apa? Al-mustasna minhu. Okey, kita pergi ke leksi logat Jawi, ya, di sini, ya, sebab kita nak menggunakan Jawi, sebab tengah daripada yang Jawi itu tidak ada dalam Arabik. So kita kena gunakan leksi logat, ambil sini Jawi, ya. Di sini ada Jawi, JA ini, ya. Itu cara tuan-tuan nak menggunakan keyboard ni. So sekarang ni al-mustasna minhu maknanya apa? Yang dikecualikan darinya, ya. Di, dal, alif, ro, ya, nya lah. Ya, Arab tak ada nya. Sebab tu kita gunakan Melayu ni adalah yang dikecualikan darinya. Okey. Siap Jawi Melayu, kopi, bawa ke Arab tadi, dan control V, ya. Control V. Ini dia masukkan. Al-mustasna minhu maknanya yang dikecualikan darinya. Min tu dari, hu tu ialah nya. Ya. So bermakna al-mustasna ni ialah satu perkara yang dikecualikan. So dikecualikan daripada mana? Daripada al-mustasna minhu, ya. So okey, so sekarang ni kita lihat dalam ayat tu apakah dia al-mustasna minhu, ya. Dia konsepnya senang saja. Ada A, ada B, ya. A satu cerita, lepas tu illa melainkan B. Tu dia konsep dia. Ada dua perkara lah, ya. Satu A iaitu cerita, kemudian illa melainkan B. Ya. So B adalah al-mustasna, A adalah al-mustasna minhu, ya. Okey. So dalam ini tidak ada, ya. Tidak ada al-mustasna minhu, tidak ada dalam sini sebab dia ada awalan sebelum illa. So untuk kita mengenal tu kita pergi ke ayat dia, ya. So kita pergi ke ayat dia sekarang. Di sini, ya. Tu ayat dia panjang, ya. Ayat dia bermula qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul aduwwatu wal baghdha'u abada
hatta tu'minu billahi wahdahu. Inilah yang di dalam senarai tadi. Illa qaula Ibrahim mali abi la astaghfirunna lak. Itu yang dikongsikan. Sebenarnya yang mustasna tu sampai ke sini ya. Wa ma amliku laka minallah. Ya, tetapi yang yang ditegaskan ya illa tu ialah hanya kepada la astaghfirunna lak ya. Okey, sekarang ni saya bawa tuan-tuan kepada Quran tafsir ya. Quran tafsir dan perkata untuk membantu perbincangan kita untuk mengenal apa dia illa al-mustasna minhu tadi menggunakan aplikasi tafsir dan perkata ya. Mana dia sepatutnya dah dibuka sini kot. Okey. Ni dia ya. Tafsir dan perkata yang ni ya. Tuan-tuan kalau jumpa ikon macam ni tu, itu dia Al-Quran tafsir dan perkata, boleh download dia ya dan boleh guna pakai ya. So sekarang ni saya dah bukakan dia ya, yang ni lah. Okey. Jadi ayat tadi ayat ke berapa? Ayat ke-60 surah 60 ayat ke-4 ya. Mumtahanah ayat ke-4. So kita pergi ke situ ya. So kita pergi ke Al-Mumtahanah ayat yang ke surah ke-60. Scroll saja ya. Yang ni senang nak diguna. Yang mana ni dia Al-Mumtahanah ya. Okey, lepas tu ayat ke-4. Ni ayat ke-4 ya. So ayat ke-4 nombor dia di hujung ayat. Jadi ayatnya bermula daripada sinilah. Qad kanat ya. Qad kanat. So kita cuba fahami apa ceritanya sebenarnya di dalam ayat ni, kemudian di manakah al-mustasna dan di manakah al-mustasna minhu dan juga al-istighna, arfun al-istighna ya. Okey. Okey, cuba kita fahami ayat ni, iaitu qad kanat lakum. Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Hasanah. So kita bacakan sekali sebab fa'il kepada kanat tu apa dia? Uswatun ni. Ya. So masa membaca tu pastikan apabila kita baca kata kerja tu, baca sekali fa'il dia. Bila kita baca fa'il tu, bacakan sekali isim sifah dia. Hasanatun adalah isim sifat kepada uswatun. Ya. So bacakan sekali lah ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Ya, kita mengenal kalimah. Okey, kenapa kanat ada ta sukun? Kerana ini adalah fi'il madhi wazan satu maklum yang muannas, disebabkan fa'il dia muannas. Ya, apa dia fa'il dia? Uswatun. Jadi uswatun tu ada ta marbutah, bermakna dia muannas lah. So bila dia fa'il dia muannas, so fi'il madhi dia pun kenalah muannas. Tak boleh baca qad kana lakum ya. Ya. Jadi Allah menceritakan qad. Qad ini apa? Harfun tahqiqun ya, iaitu sudah tentu. Itu maksud dia. Telah pun. Ya, sudah tentu, telah pun kanat berlaku ya bagi kamu uswatun hasanatun ya, iaitu teladan ataupun contoh-contoh yang baik ya. Contoh yang baik mengenai apa? Fi Ibrahim ya, itu dengan ataupun tentang, ataupun asalnya dalam tu maksudnya mengenai lah ya. Mengenai Ibrahim, tengok di sini fi adalah harfun jar, Ibrahima adalah majrur ya, adalah majrur. Mim tu sepatutnya mengambil baris bawah tapi tidak ya, sebab Ibrahim ialah mamnu' minaf sorfi ya, dia tidak boleh mengambil baris bawah dalam keadaan majrur, dia kena mengambil baris atas ya. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya ya, dan orang yang bersamanya ya. Iz qalu, ketika
ya, past tense, isim zaraf zaman yang telah berlaku, ya. Sebab tu qalu fi'il madhi yang majmu' jamak. Apa qalu ni ialah kepada Ibrahim dan orang-orang bersamanya, ya. Ibrahim dan orang-orang bersamanya berkata liqaumihim. Li itu ialah harfun jar, qaumi majrur, ya, isim yang majrur. Jadi liqaumi adalah jar wa majrur, qaumihim adalah idhafah, ya. Qaumihim adalah idhafah, sebab tu mim tu tidak bertanwin, ya, sebab dia liqaumi adalah mudhaf. Jadi kepada kaum mereka. Jadi apa yang mereka kata? Inna bura'u, ya. Inna bura'u, ya, minkum. Kami berlepas diri. Itu maksudnya bura'a ni. Okey, ini tafsir dan perkataan ni tuan-tuan, ya. Satu aplikasi yang sangat bagus untuk membantu kita. Katalah kita tak kenal perkataan mana-mana, ya. Kita tekan saja kat sini, ya. Cursor ni tekan saja. Bura'a tu kalau kita tak sure, tekan saja. Nah, nampak tu? Dia bagi makna untuk kita. Jenis pun dia bagi adalah kata nama, dan makna pun dia bagi nombor berapa kalimah tu pun dia beritahu juga di sini, ya. Asal kata huruf akar dia lah ba, ra, alif, ya. Ba, ra, alif, ya. Ba, ra, alif. Mengambil kata dasar baro'a, yang ni akan ditukar kepada hamzah qata'. Sekarang ni dia membentuk kata terbitan bari'un, ya. So membentuk perkataan bari'un singular, ya, dan ditukarkan kepada yang jamak kepada bura'u ni dalam bentuk apa ni, bukan jamak, ya, itu apa, fi'il madhi, ya. Fi'il madhi bura'u. Kalau nak tahu wazan semua tu, tuan-tuan boleh nak tahu wazan keberapa ni, tekan di sini klik for more ni, ya. Okey, sini dia tak beritahu, ya. Nanti kita kadang-kadang dia beritahu, tak apa, itu kemudian kita selesaikan. Okey, so berlepas diri bermakna berlepas diri maknanya tidak mau campur lah. Itu, ya, tidak mau campur. Minkum, dissociated, bahasa Inggeris lah, ya, kita putuskan, ya, putuskan daripada kamu, wa mimma, dan daripada apa-apa, ta'buduna, yang kamu semua sembah, min dunillah, daripada Allah, dan apa, dia mereka sambung lagi kafarna bikum, ya. Kafarna ni maknanya kami telah hapuskan bikum, maknanya kami putuskan, ya, kami putuskan hubungan kami dengan kamu. Wabada asalnya dan, tapi dalam konteks ini dia masukkan kerana lah, ya, kerana nyata, bada ala nyata, bainana wa bainakum, di antara kami dan juga di antara kamu. Maksud dia lah di antara kami dan kamu, tu, ya. Arab kata bainana wa bainakum, ya. Doktor slow sikit, doktor. Apa dia? Slow sikit. Laju ya? Laju. Okey, ya. Okey, semula, ya. Qad kanat lakum, telah pun berlaku atau kepada kamu, ataupun telah pun terjadi pada kamu, maknanya kamu boleh dapati. Itu satu cara nak memahaminya. Ya, kamu kamu boleh dapati telah pun ada uswatun hasanatun, contoh-contoh yang baik, teladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ahu, tentang Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, iz qalu, ketika mereka berkata, liqaumihim, kepada kaum mereka, inna, sesungguhnya kami, bura'akum, berlepas diri, ya, berlepas diri, minkum, daripada kamu. Maknanya kami ini tak nak apa-apa hubungan dah dengan kamu. Itu maksud dia. Ya, sebab apa?
sebab apa tu, mereka tu menyembah selain pada Allah. Ya. So kami berlepas diri pada kamu dan juga apa-apa yang ta'budu. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah tahu ta'buduna ni kan, dalam Al-Kafirun tu banyak ta'budun kan, yang kamu semua sembah, yang kamu semua sentiasa sembah min dunillah, daripada Allah. Kita tahu bapa Nabi Ibrahim tu apa, pembuat berhala, ya, pembuat berhala, dan berhala itulah yang disembah oleh bapanya dan juga kaum-kaumnya pada masa itu, ya, yang mana Nabi Ibrahim tak sukalah, ya, tak suka apa yang bapanya buat, ya. So apa yang Nabi Ibrahim cakap ni, qalu ni, ya, apa yang Nabi Ibrahim cakap dengan orang-orangnya, bercakap kepada kaum mereka, itu bagus. Itu Allah kata bagus, uswatun hasanah, ya, iaitu mereka berkata kami melepaskan diri daripada kamu dan juga apa-apa yang kamu sembah dari selain daripada Allah. Kafarna bi kafara, ya, kafara maknanya apa, tutup, ya. Yang kita kata orang-orang yang telah kufur tu maknanya asalnya dia telah menutup menutup hatinya daripada kebenaran. Itu maksudnya yang kafir tu. Kata dasar kafara tu. Jadi kafarna, kami telah menutup, ya, ataupun menutup dari kamu, maksudnya kami dah tak nak buat apa, tak mau ada apa-apa lagi dengan kamu semua. Itu maksud mereka tadi, ialah wabada, ya. Wabada, kalau kita tak sure mana mereka tak tekan wabada, boleh tekan di sinilah. Tu dan nyata. Waw tu ialah waw istighnafiyah, badal daripada ba, dal dengan waw ni, ya, menjadi bada, ya, iaitu nyata, ya, dan nyata, bermakna telah pun nyata, bainana wa bainakum, di antara kami dan di antara kamu, ya. Melayu tak cakap macam tu. Melayu cakap di antara kami dan kamu, ya, di antara kami dan kamu. Tapi Arab cakap bainana wa bainakum. Kerana apa? Sudah pun nyata di antara kami dan kamu, ya, Melayu betul, di antara kami dan kamu, al-adawatu, ya, al-adawatu ialah permusuhan, ya, isim makrifah, ya. So sudah pun berlaku sekarang ni. Dia kata kami dan kaum-kaum kamu semua ni, ya, walaupun mereka tu satu kaum, tapi perpecahan di antara akidah. Jadi sudah pun terdapat al-adawatu, iaitu permusuhan, wal baghdha'u, dan juga kebencian, abada, yang selama-lamanya berterusan. Yang ni, ya, Nabi Ibrahim dengan kawan-kawannya ni, ya, berkata kepada kaumnya, hatta tu'minu billahi wahdah, ya, sehinggalah kamu semua beriman dengan Allah yang satu, ya, wahdahu, satu. Jadi itu Nabi Ibrahim kata kepada bapa dan merekanya, kami tak nak buat apa-apa lagi dengan kamu sebab kamu ni menyembah selain pada Allah, ya. Dan dengan perbuatan ini sudah pun berlaku permusuhan dan kebencian di antara kita yang berterusan, ya. Sehinggalah sekiranya kamu beriman dengan Allah, Nabi Ibrahim kata, ya. So ini bagus. Yang ni yang dikatakan al-mustasna minhu, ya. So yang Allah puji ni, uswatun hasanah ni, percakapan yang betul, ya. Illa, ni dia harfun istighna, ya, illa, melainkan, bila Nabi Ibrahim cakap qaul Ibrahim la li abihi la astaghfirunna lak, ini dia yang silapnya, ya. So yang lain tu bagus, Allah kata bagus, ya. Kecuali ada yang tak bagus. Yang tak bagusnya ialah apa?
Bila Nabi Ibrahim berkata li abihi la astaghfirunna lak, ya, aku akan minta Allah mengampunkan kamu. Wa ma amliku laka minallah, dan tidaklah aku itu mempunyai kuasa apa-apa bagi kamu daripada Allah min syai'in, sesuatu pun. Aku tak boleh buat apa. Nabi Ibrahim kata, ya, tapi aku boleh minta Allah ampunkan kamu. Itu dia. Ya. Rabbana alaika tawakkalna, Tuhan kami, dan Nabi Ibrahim kata Rabbana alaika, ya, ke atas kamu kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan kepada kamu anabna, na tu kami bertaubat, wa ilaikal masir, dan kepada kamu juga tempat kami kembali, ya. Dan seterusnya Rabbana la taj'alna fitnatal ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal aziz. Panjang, dia sampai sini je, ya. Okey. Ini dah ayat kelima. So wa ilaikal masir. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan tafsir ni boleh membantu kita untuk memahami mana-mana ayat, ya. Apa kita buat? Sambil tu kena check masa, ya. 43 hampir habis, ya. Okey. So sekarang ni kita untuk meneliti lagi yang ni kita tekan di sini, ya. Ini cursor yang tuan-tuan ada kat komputer ni. Tekan kat nombor 4 ni, so dia akan keluar bahagian ni, ya. Tengok sini. Ada bahagian yang ni bahagian tafsir. Akaun tafsir Muntahanah 64 tafsir. Kemudian ini kalau nak bookmark ayat ni, yang ni kalau nak copy, yang ni kalau nak share dengan kawan-kawan, ini kalau nak bacakan bacaan tu oleh qari, ya, dan sebagainya. So sekarang ni saya nak tunjukkan bahagian tafsir dia, ya. Tafsir. Kenapa Allah menegur Nabi Ibrahim tadi bila dia kata kat bapa dia minta Allah ampunkan, ya. So kalau kita tengok di sini dalam ni terjemahan dia, ya. Ni terjemahan dia. Ya, yang saya terjemahkan tadi, ya. Ni dia terjemahan yang telah dibuatkan oleh penterjemah lah, ya. Yang ni lah yang Allah tegur tadi, ya. Tetapi janganlah dicontohi. Nampak, ya, Allah menegur, ya, jangan contoh Nabi Ibrahim apabila perkataan Nabi Ibrahim kepada bapanya, iaitu aku akan mohon kepada Tuhanku mengampunkan dosamu, dan aku tidak berkuasa menahan azab serta dari sedikit jua pun daripada menimpamu. Yang ni yang Allah jadikan sebagai al-mustasna, ya. So di sini dia menggunakan penterjemah menggunakan tetapi janganlah dicontohi, ya. Tetapi terjemahan secara literal ialah kecuali, ya. Illa tu mana kecuali. Tengok, ya, cara penterjemah menterjemahkan, ya, mengikut konteks tu dia terjemahkan sebagai tetapi janganlah dicontohi, ya. So maknanya yang mula-mula tu semua bagus, ya. Allah kata, Allah puji Nabi Ibrahim, ya. Sungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim ada pengikutnya contoh ikutan yang baik, ya. Semasa mereka berkata kepada kaumnya yang kufur ingkar, iaitu sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada yang kamu sembah selain pada Allah, ya. Itu ya, yang baik, dan Allah tegur yang ni jangan ikut. Sebab itu dia menggunakan kalimah illa di sini, kecuali, ya. So inilah yang Allah suruh Nabi Ibrahim betulkan, ya. So balik kepada tafsir tadi. Sekarang ni saya pergi ke tafsir ni, ya. Tengok di sini. So app ni akan memberi, tapi dia tafsir ni tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Inggeris, ya. Dia tak ada bahasa Melayu lagi. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan rajin besok nanti boleh bantu saya, kita terjemahkan ke bahasa Melayu, ya. Jadi dalam mentafsirkan ayat ni, ya, sampai kepada bahagian di mana Allah kata melainkan tadi, ya. Nanti tuan-tuan boleh baca sendiri, ya. Saya nak tunjukkan bila masuk bahagian teguran Allah tu, di sini dia ada bagi contoh, ya.
Ni dia ya, iaitu apa? And Ibrahim request for his father's forgiveness was only because of a promise he made to him. Sebab sebelum tu Nabi Ibrahim berjanji dengan bapa dia ya, nak minta Allah ampunkan. So sebab tu dia perkatakan yang tadi ya. But when it become clear to him that he was enemy of Allah, okay, bila dia dah nampak terang-terang yang bapa ni sebenarnya memang musuh Allah ya, memang tidak mahu menyembah Allah, jadi dia dissociate with him ya, dia putuskan ya, putuskan hubungnya. So di sini Allah juga memberikan ayat lain dalam kes yang sama. Di sini terdapat dalam surah Al-Maidah 113 ya. So apa kita buat, kita tekan di sini. Ya. Tekan di sini, so dia bawa kita ke ayat Al-Maidah, di mana ayat ini Allah ajukan kepada nabi kita pula, kes nabi kita. Allah kata maka nil nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. So kes yang sama ya. Apa yang berlaku pada nabi ya, nabi pun nak meminta ampun ya dari Allah kepada bapa saudaranya yang musyrik, sedangkan bapa saudaranya tidak mau masuk Islam ya. So Allah tegur dia ya, tidaklah dibenarkan bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri ya. Ya, tengok ni uli walau kanu uli qurba ya, walaupun mereka itu kaum kerabat ya. Jadi Allah kata maka nalia, tidak patutlah bagi seorang nabi dan orang-orang beriman an yastaghfiru, untuk meminta ampun kepada orang-orang musyrik ya, walaupun mereka itu adalah kaum kerabat ya. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas ya, jelas bagi mereka yang mereka itu ashabul jahim, maknanya orang yang berdosa dan orang yang akan menjadi penduduk neraka jahim ya. So jelas mereka, maknanya mereka itu tidak mahu memeluk Islam, jadi Allah kata jangan minta ampun bagi pihak mereka ya. So nas yang ni At-Taubah ni ya 9:114 ya, ya menyokong apa yang berlaku ya kepada Nabi Ibrahim juga, dalam bila Nabi Ibrahim menegur ya, bukan menegur, bila Nabi menegur Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim itu ingin meminta Allah mengampunkan ya dosa bapanya yang telah tentu kufur ya, yang tidak mahu memeluk Islam. Jadi itulah sebab qaula Ibrahim li abi la astaghfirunna lak ni adalah menjadi al-mustasna kepada qad kana lakum ni, sampailah ke hujung ni adalah al-mustasna minhu, dan ila ni adalah al-istighna ya, harfun al-istighna. Sekarang ni 7:51 ya. Alhamdulillah, saya rasa kita dapat ya pelajaran baru hari ini untuk kita mengenal konstruk ayat-ayat Al-Quran dalam konteks penggunaan kalimah-kalimah tertentu di dalam ayat ya. So ini merujuk kepada mana? Merujuk kepada perkongsian kita tentang ayat yang ni ya, ayat 60 surah Al-Mumtahanah ayat 4, kalimah ke-34 yang di mana disenaraikan sini illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirunna lah. So kita nak mengenal kalimah qaula. Jadi dalam kita mengenal kalimah qaula tu, kita kupaskan sekali ya, macam manakah qaula tu berada di dalam ayat ni, dan kita kongsikan
penggunaan illa ya sebagai harfun istisna ataupun adat istisna. Qaula Ibrahim sampai laka ni adalah al-mustasna yang kita telah kongsikan sini ya. Yang ni ialah harfun istisna illa. Qaula Ibrahim li abi la ta'firuna adalah perkara yang dikecualikan, kita panggil dia al-mustasna ya. Dan al-mustasna minhu yang dikecualikan tu apa? Yang bermula daripada ayat, permulaan ayat sehinggalah ke wahdah tu adalah al-mustasna minhu yang dimasukkan, yang dikecualikan darinya ya. Dan kita juga berkongsi tentang kenapa Ibrahimah tidak mengambil baris bawah, kerana dia adalah dalam kumpulan kalimah yang dipanggilkan mamnu' minas sorfi ya. Okey, insyaAllah kita untuk kali ini kita berhenti di sini dulu ya, dan kita akan sambung besok. Kita akan sambung ya ke ayat yang seterusnya. Kita nak mengenal kalimah barulah, liqaulihim, dalam ayat wa in yaqulu tasma' liqaulihim ya. Besok pagi Khamis, so kita akan kongsikan dengan tuan-tuan puan apakah kalimah liqaulihim dalam konteks ayat ni. Dan kita tengok sekali ya, ayat tu di sini, kita tekan di sini saja ya. Ni ayat tu pun sama ya, panjang ya. So dia ambil sini aja, wa in yaqulu tasma' liqaulihim, perenggan saja. So kita kena faham konteks itu dalam konteks ayat yang sebenarnya, insya-Allah ya. So untuk kali ini kita berhenti perkongsian kita di sini dulu, dan kita akan sambung di besok pagi, kerana selepas ni ada rakan-rakan kita yang nak meneruskan kelas dia ya, yang menggunakan juga talian ini ya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.